Pidato dan komunikasi awam adalah tonggak kepada lahirnya masyarakat yang berkeyakinan dan berketerampilan, berwibawa dan mampu untuk mengeluarkan hujah dan idea yang berkesan untuk melahirkan sebuah bangsa Malaysia. Pidato ialah pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai untuk menghurai dan menjelaskan sesuatu tajuk. Berpidato juga merupakan aktiviti berkomunikasi sahala, iaitu pemidato akan menjelaskan perkara-perkara tentang sesuatu tajuk dalam masa yang telah ditentukan untuk mempengaruhi para pendengar supaya bersetuju dengan apa yang dipidatokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada apakah jenis-jenis pidato yang ada. Baiklah, di sini saya akan kongsikan kepada anda sebenarnya pidato ni ada dua jenis, iaitu yang formal dengan yang bukan formal. Baiklah, kalau yang formal ia melibatkan di majlis-majlis yang rasmi, seperti majlis-majlis tahunan, majlis apresiasi, malah ia juga boleh melibatkan di majlis perhimpunan sekolah. Baiklah, macam mana pula dengan pidato yang tidak formal? Pidato yang tidak formal dia melibatkan di majlis-majlis yang bukan rasmi ataupun yang tidak ketat, seperti di majlis perkahwinan, ataupun pengucapan pidato di kem motivasi. Sidang penonton sekalian, tahukah anda terdapat banyak perbezaan antara pidato dan juga debat? Perbezaan yang pertama adalah pidato akan disampaikan secara individu, manakala debat akan disampaikan secara berkumpulan. Satu kumpulan terdiri daripada 3 sehingga 5 individu. Perbezaan yang kedua adalah pidato ialah komunikasi sahala, iaitu pemidato akan menyampaikan maklumat kepada para penonton, manakala debat adalah komunikasi dua hala, iaitu pihak kerajaan akan menyampaikan hujah dan akan dibidas oleh pihak pembangkang. Maka akan terjadinya komunikasi dua hala antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Manakala perbezaan yang ketiga ialah pidato memfokuskan kepada satu pendapat yang tetap, manakala debat pula akan memfokuskan kepada dua persepsi yang berbeza, iaitu persepsi daripada pihak kerajaan dan juga persepsi daripada pihak pembangkang. Sejarah pidato terbagi kepada 4 peringkat: Yunani kuno, Romawi kuno, adat pertengahan dan pidato moden. Tirani ialah pemerintah pada zaman Yunani kuno. Beliau merampas tanah-tanah hak milik rakyat. Kejatuhan kerajaan tirani disebabkan peperangan. Kemudian pemerintah baru mengambil alih kedudukan kerajaan tirani. Oleh itu, pemerintah baru memutuskan untuk mengembalikan tanah-tanah hak milik rakyat. Tapi mereka perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Antara prosedurnya ialah rakyat perlu mengemukakan bukti bahawa mereka ialah pemilik tanah tersebut. Namun begitu, rakyat tidak mempunyai sijil pemilikan tanah. Maka muncullah seorang pemuda yang bernama Koreps yang dapat membantu rakyat dalam membuat perbicaraan untuk mempertahankan tanah mereka. Pada zaman Romawi kuno pula, ianya tercetus 200 tahun selepas zaman Yunani kuno. Pada zaman Romawi kuno ini, pidato semakin terkenal. Pada zaman Romawi kuno pula, ianya tercetus 200 tahun selepas zaman Yunani kuno. Pada zaman Romawi kuno ini, pidato semakin terkenal. Seterusnya beralih kepada fasa ketiga, iaitu abad pertengahan, yang mana pada abad ini sering disebut sebagai abad kegelapan. Pada waktu ini, agama Kristian sedang berkuasa dan mereka menganggap retorika ataupun pidato ini merupakan suatu perkara yang jahiliah. Namun, terdapat pengecualian kepada Saint Augustinus yang mana sebelum beliau memasuki agama Kristian, beliau telah mempelajari pidato
Dan selepas sahaja beliau memasuki agama Kristian, beliau telah mengeluarkan sebuah buku iaitu On Christian Doctrine, yang mana di dalam buku ini beliau menjelaskan bahawa seorang pengkhutbah itu harus sanggup mengajar, menggembirakan dan menggerakkan. Satu abad kemudian di timur muncul peradaban baru yang mana Nabi Muhammad SAW beliau merupakan seorang nabi dan pembicara yang fasih dengan kata-kata yang singkat namun maknanya sangat padat. Nabi Muhammad SAW juga mampu menggerakkan hati-hati orang yang mendengarnya. Dengan kata-katanya, Nabi juga berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam. Dalam Islam itu sendiri terdapat satu bidang ilmu balaghah yang mana ilmu balaghah ini digunakan sebagai pengganti kepada pidato. Seterusnya beralih kepada fasa yang terakhir iaitu retorika ataupun pidato moden, yang mana pada waktu ini pidato telah masuk ke dalam Eropah dan muncul ramai ahli ilmuwan yang telah mengeluarkan buku-buku mereka tersendiri seperti Peter Remus yang telah membahagikan pidato ini kepada dua aliran, iaitu aliran pertama adalah invention dan yang kedua adalah disposition. Aliran pertama dan kedua ini memusatkan perhatian mereka kepada persiapan pidato, pada penyusunan ayat dan penggunaan bahasa. Selepas itu muncul kepada aliran ketiga iaitu menekankan kepada teknik penyampaian pidato. Dan sekarang pidato juga telah dikenalkan di peringkat sekolah dan peringkat universiti.